Terutamanya tuan-tuan dan puan, peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu peristiwa yang syarat dengan mesej-mesej yang perlu kita rungkai, faham, supaya kita boleh jadikan sebagai sumber inspirasi, penyuntik semangat dan juga kecintaan kita kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani farduduhu ilayya inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, seterusnya Datuk Pengurusi Masjid An-Nur Glenberry, seterusnya jawatan kuasa pentadbir Masjid Muslimin Muslimat yang saya kasihi sekalian. Apa khabar semua? Saya mohon jutaan kemaafan di atas kelewatan ini, sebab masa saya dalam perjalanan telefon saya angkat, lepas sempang, dah masuk ke mana Sungai Besi ke apa tadi, pusing balik sejam lebih saya dalam kereta baru sampai sini. Ya, sakit pinggang, lama duduk dalam kereta ke sini. Tuan-tuan, itu baru naik kereta. Macam mana agaknya Nabi naik unta pergi hijrah jauh-jauh, 560 km daripada Mekah pergi ke Madinah. Pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan lebih daripada apa yang kita rasakan pada hari ini. Terutamanya tuan-tuan dan puan, peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu peristiwa yang syarat dengan mesej-mesej yang perlu kita rungkai, faham, supaya kita boleh jadikan sebagai sumber inspirasi, penyuntik semangat dan juga kecintaan kita kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban siang, petang, pagi dan malam, termasuklah tanah air, termasuklah sahabat, ahli keluarga dan banyak perkara yang Nabi korbankan semata-mata untuk memastikan hijrah ini benar-benar mengakar dan memberi kesan kepada masyarakat. Jom kita lihat apa yang berlaku di Mekah pada perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita tahu kota Mekah ini adalah kota yang suci. Siapa yang sucikan? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sucikan kota Mekah. Allah perintahkan ke atas kedua-dua Nabi ini, "Wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud." Wahai Ibrahim, bersama anak engkau, bersihkanlah kota Mekah ini. Jadikanlah kota Mekah ini suci untuk orang sujud, untuk orang i'tikaf, untuk orang tawaf. Maksudnya kota Mekah itu tidaklah disucikan. Disucikan daripada apa? Disucikan daripada karat-karat jahiliyah. Disucikan kota Mekah itu daripada penyembahan berhala. Maksudnya kota Mekah itu mestilah dikhususkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itu yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan kota Mekah itu sudah bersih. Semasa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tinggalkan kota Mekah. Lama kelamaan zaman berlalu dan musim berganti, kita dapati kota Mekah itu sedikit demi sedikit sudah dicemarkan dengan penyembahan berhala. Seorang lelaki, dia pergi ke Syam dalam perdagangan, dia jumpa dekat Syam ada orang sembah berhala. Ini penduduk Mekah asal, cerita macam mana berhala boleh masuk ke Mekah. Dia dapati di Syam ni ada orang sembah berhala. Bila bertanya, apa yang kamu sembah ni? Kata, inilah Tuhan kami. Jadi lelaki ni kata, elok juga kalau aku ada Tuhan. Dia bawa balik satu idol, satu berhala, bawa balik ke Mekah, dia sembah. Kemudian yang lain pula tengok, dia ada Tuhan.
Oh, tak boleh jadi, kita pun kena ada. Yang lain pun pergi cari pula. Bawa. A ada, B ada, C ada, D ada. Dah banyak jadi berhala di keliling Kaabah. Masing-masing kabilah menuntut hak dia nak letak di satu angle atau satu sudut. Buat. Dah banyak lah. Sekarang berebut mana yang paling besar. Kau punya kecil, aku punya lagi besar. Berhala kau kecil, pendek. Tengok aku buat tinggi. Dia buat 3 kaki. Datang seorang lagi, alah 3 kaki aku boleh buat 5 kaki. Buat 5 kaki pula. Tinggi, yang ni tinggi, semakin tinggi. Selain daripada itu, nak buat bentuk yang paling canggih. Elok-elok ada 2 tangan, tambah jadi 4 tangan. Alah, apa barang 2 tangan? Kita nak banyak lagi lah. Tak 4 tangan, 6 tangan. Begitulah rebut untuk gambarkan idol itu, berhala itu paling canggih, paling hebat, paling besar, paling banyak tangan, supaya memperlihatkan kekuasaan. Semakin cemar kota Mekah, akal manusia semakin sudah tidak terarah. Nabi Muhammad SAW dibangkitkan untuk membersihkan kota Mekah ini kembali balik seperti mana ianya ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Sekarang Nabi Muhammad berhadapan dengan challenge, berhadapan dengan cabaran. Sebab Nabi Muhammad one man show. Nabi Muhammad kena buat kerja seorang-seorang, mengajar orang seorang-seorang. Bila Allah lantik Nabi Muhammad menjadi Rasul, Nabi Muhammad seorang lagi. Sedangkan penyakit yang ada di kota Mekah bukan satu, bukan dua. Menyembah berhala, membunuh anak perempuan, bertikaman, berasakan, yang kuat menindas yang lemah, sistem riba, macam-macam ada. Selain dia tidak terhenti dengan menyembah berhala, tapi dia ada elemen-elemen yang lain yang perlu Nabi Muhammad SAW bersihkan. Sebab itu Nabi pergi ke Gua Hira. Nabi pergi ke Gua Hira untuk mengasingkan diri, untuk menjauhkan daripada segala macam kebobrokan yang ada di kota Mekah, untuk mengasingkan diri, untuk bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Gua Hira. Dan Nabi dapat wahyu, diangkat menjadi Rasul. Dapat wahyu, Nabi berlari balik. Mula-mula dengar suara, kemudian Jibril keluar. Jibril kata, "Iqra ya Muhammad." Nabi Muhammad kata, "Ma ana biqari'in." "Iqra ya Muhammad." "Ma ana biqari'in." "Iqra ya Muhammad." "Ana la aqra." Aku tak tahu baca. Buatlah macam mana pun, Jibril peluk, tangkap sekuat-kuatnya. Nabi Muhammad sebut, "Tulang belulang aku macam nak hancur." Semua baca. Nabi Muhammad kata, "Aku tak tahu baca." Dilepas. Lagi Nabi Muhammad balik. Masa Nabi Muhammad balik, Nabi Muhammad dapat lihat Jibril dalam rupa yang sebenarnya. Jibril duduk, kepala Jibril sampai hujung langit, sayap ke hujung timur dan barat. Nabi Muhammad balik dalam ketakutan. Apa punya makhluk ni aku tak pernah tengok. Lari balik, bagi tahu dekat isteri, "Zambiluni." Suruh diselimutkan, menggigil sejuk, diselimutkan. Nabi Muhammad SAW. Keesokan hari, Khadijah bawa Nabi Muhammad jumpa dengan Waraqah bin Nawfal, iaitu bapa saudara kepada Khadijah binti Khuwailid, berbincang, bagi tahu dekat Waraqah bin Nawfal apa yang berlaku ke atas Nabi Muhammad SAW. Tapi Khadijah bagi tahu, "Wahai Muhammad, engkau ni seorang yang baik, suka bagi salam, suka tolong orang, suka buat benda-benda yang elok. Mustahil kau didatangi sesuatu yang tak elok. Mustahil kau didatangi sesuatu mudarat." Isteri beri gambaran yang sangat positif bagi motivasi kat suami dalam dikala suami gundah gulana. Tapi besok Khadijah bawa jumpa Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal kata, "Sesungguhnya yang datang bertemu dengan kau wahai Muhammad adalah Namus." Namus tu dalam kitab Yahudi dipanggil Jibril lah, malaikat. "Walaka sya'nun 'azim ya Muhammad, irja." Engkau akan ditanggungkan satu urusan yang sangat besar wahai Muhammad. Pulanglah engkau wahai Muhammad. Pulanglah engkau wahai Muhammad. Pulanglah engkau wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW pun pulang.
pulang duduk di rumah Nabi Khadijah binti Khuwailid untuk satu tempoh. Kemudian Khadijah binti Khuwailid melihat watak Nabi SAW berubah dengan wahyu yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan wahyu tersebut turun pula dalam surah, wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama turun, suruh baca, suruh baca, suruh baca. Kemudian bila Nabi Muhammad SAW berada di rumah Khadijah binti Khuwailid, turun pula surah lain, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Kemudian turun pula surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Turun ayat memberitahu Muhammad, engkau ni siapa sebenarnya? Kau dilantik menjadi rasul, kau dilantik menjadi seorang utusan, kerja engkau buat kerja dakwah. Bangun Muhammad, persiapkan diri. Siapkan apa? Allah suruh Nabi Muhammad banyakkan amal ibadat. Sebab itu menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang dai, dia pertama sekali persiapan adalah persiapan spiritual. Persiapan spiritual, kekuatan spiritual itu sangat penting untuk dia berhadapan dengan masyarakat di luar sana. Sebab Nabi Muhammad berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, orang besar yang hebat-hebat. Jadi Nabi Muhammad kena betul-betul kental nak jumpa orang-orang ni. Kalau jadi pemimpin, kalau spiritual tak kuat, dia takkan kuat. Pertama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak akan datangkan haibah, kehebatan pada diri awak kalau awak tak ada spiritual yang kuat. Kekuatan Nabi Muhammad SAW adalah kerohanian spiritual. Tapi topik berkaitan dengan spiritual, tasawuf was a reality without name. Nowadays is name without reality. That is the situation. Tasawuf tu dulu mereka betul-betul membina dalam diri mereka sifat-sifat kesufian. Kekuatan Nabi Muhammad SAW, kekuatan sebagai seorang pendakwah, kekuatan sebagai seorang lelaki yang akan merubah masa depan masyarakat. So Allah bekalkan dengan wahyu, jadikan Nabi Muhammad insan yang hebat. Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan. Bangunlah Muhammad, solatlah wahai Muhammad. Bacalah Quran, bacalah wahyu yang diturunkan kepada wahai Muhammad, supaya Nabi Muhammad kuat. 6 tahun Nabi Muhammad bekerja dakwah secara senyap-senyap, secara sembunyi-sembunyi. Jumpa kawan-kawan baik, jumpa Abu Bakar, jumpa Ali, jumpa Osman, jumpa orang ni semua, sahabat-sahabat ni pujuk masuk Islam. Jadi slowly Islam berkembang. Jadi Nabi Muhammad kenal pasti siapa yang boleh jadi orang kuat Nabi Muhammad SAW. Selepas tahun ke-6 barulah turun wahyu, suruh Nabi Muhammad SAW buat kerja dakwah secara terbuka. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad sekarang buat kerja dakwah secara terbuka. Bila Nabi buat kerja dakwah terbuka, Nabi berhadapan dengan cabaran. Nabi diherdik, Nabi disakiti, leher Nabi pernah dijerut dengan tali, hampir nak putus nyawa Nabi Muhammad SAW. Perut unta disimpan beberapa hari, disepak ke atas Nabi Muhammad SAW. Laluan-laluan Nabi ditaburkan dengan paku dan duri. Nabi siap, Nabi tetap pergi buat kerja dakwah, Nabi tetap jumpa orang. Diriwayatkan ada satu hari hujan lebat. Tuan-tuan tahu, hujan dekat Mekah ni jarang hujan, tapi kalau hujan lebat, banjir besar lebat. Banjir besar. Dalam suasana satu hari itu hujan sangat lebat. Abu Jahal dengar ada orang bagi salam. Ada orang ketuk pintu, ada orang ketuk pintu. Tuk 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 tuk. Ketuk pintu. Abu Jahal kata, siapa yang datang hujan-hujan lebat macam ni? Buka pintu tengok Nabi Muhammad. Mada turid ya Muhammad? Kau nak apa wahai Muhammad? Nabi Muhammad kata, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Mengucaplah wahai saudaraku bahawa tiada Tuhan yang disembahkan Allah dan aku adalah pesuruh Allah. Muhammad, dalam hujan yang lebat petir ni, tengah petir gurung ni, hujan banjir kilat ni, engkau datang semata-mata nak bagi tahu ini Muhammad? Ya, aku nak bagi tahu dia. Sebab watak
dakwah Nabi Muhammad SAW terangkum apa yang ada pada nabi-nabi lain dan rasul-rasul yang lain. Dakwah terus berjalan sehinggalah pengikut Nabi Muhammad SAW boleh disakiti. Kita semua tahu kisah Sumayyah, Ammar bin Yasir. Bagaimana Sumayyah itu mati dibunuh, Yasir mati dibunuh, berapa ramai sahabat-sahabat lain juga mati dibunuh, disakiti. Saban hari umat Islam di Mekah berhadapan dengan ancaman, tekanan. Tapi Nabi Muhammad SAW terus buat kerja dakwah tanpa berbelah bagi. Tapi Nabi susun strategi. Nabi tak serah bulat-bulat. Nabi susun strategi. Pertama sekali Nabi Muhammad SAW mengantar sekumpulan sahabat pergi ke Habasyah. Habasyah ini adalah Ethiopia. Sekarang ni Somalia, kawasan Somalia. Nabi kata, wahai Ja'far, kau pergilah bawa beberapa orang pergi ke Habasyah. Di situ ada seorang Raja Najasyi yang beragama Islam, yang beragama Nasrani, yang berpegang kepada kitab Injil yang asli, mengaku Allah sebagai Tuhan, Nabi Isa sebagai Rasul. Pergi jumpa dia. Mudah-mudahan dia beri perlindungan. Jadi Ja'far bin Abi Talib dengan beberapa orang sahabat, tidak lebih daripada 20 orang, sampai di Habasyah. Bila mereka sampai di Habasyah, untuk beberapa tempoh, mereka berjaya dijejaki oleh Amr bin As. Amr ibnu Al-As. Amr bin As adalah seorang lelaki atau seorang sahabat yang fasih berbicara, sangat petah berbicara, menjadi wakil kepada pembesar Quraisy, pergi deal dengan Raja Najasyi, bawa balik kumpulan orang Islam yang ada kat sana. Pergi pembesar Quraisy, Abu Sufyan, Abu Lahab semua ni bincang, bekalkan hadiah kepada Amr bin As supaya pergi deal dengan Raja Najasyi, supaya Raja Najasyi serahkan 18 orang Islam tadi itu yang ada kat negara mereka, pulangkan balik ke Mekah. Sampailah Ja'far bin Abi Talib sudah ada di situ dengan 18 orang yang lain. Kemudian datanglah pula Amr bin As. Sampai-sampai dia terus menghadap Raja Najasyi, bawa hadiah bagi tuanku, ini hadiah daripada Mekah for you. Mekah rasa sangat terhutang budi dengan tuanku atas hubungan diplomasi dia pun bla 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 bla. Tuanku patut datang, ada hajat. Raja Najasyi tanya, apa hajat kamu? Hajat Patih ialah nak bawa balik sekumpulan orang Mekah yang datang ke negara Patih ke Mekah balik, nak bawa balik. Raja Najasyi kata, ya, kenapa kau nak bawa balik mereka? Tanya Raja Najasyi kepada Amr bin As. Amr bin As kata, tuanku, mereka ini adalah pemberontak, mereka ini adalah pengganas, mereka ini adalah suka buat rusuhan, mereka ni tak boleh dibiarkan dalam negara tuanku. Kalau dibiarkan, mereka akan porak-porandakan kota Habasyah. Dengar perkataan itu, Raja Najasyi jadi, kalau macam tu tak boleh lah, elok-elok negara ku aman damai, datang orang nak buat kacau pilau. Kalau itu bawa balik. Masa tu Ja'far bin Abi Talib tampil ke hadapan untuk mempertahankan hak dia. Ja'far kata, tuanku, patut datang ke negara tuanku kerana Nabi kami beritahu, pergilah ke bumi Habasyah, di situ ada seorang raja yang adil lagi bijaksana. Pergi. Dia akan beri pembelaan kepada kamu. Sebab itulah kami datang. Kenapa kamu disakiti? Tanya Raja Najasyi kepada Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib kata, kami disakiti kerana kami ikut ajaran Muhammad. Apa ajaran Muhammad itu? Tanya Raja Najasyi. Suruh kami buat perkara baik. Sebab itu Ja'far sebut ada 4 perkara. Dia sebut dengan Raja Najasyi. Dia kata, kunna qawman na'budul asnam wa naqta'ul arham wa na'til fawahish wa na'kulul maita fa'atana Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa amarna an la na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa amarna an nasil arham wa amarna an la na'kulul maita wa amarna an la na'til fawahish. 4. Disimpulkan ajaran Muhammad itu dalam 4 poin.
Dia sangat unik tuan-tuan. Kalau hari ini orang tanya kita, Tuan, boleh tak Tuan cerita kat saya apa Islam? Where you want to start? And how you want to start? Apa poin-poin penting kita nak beritahu? Oh, Islam ini agama suci, Islam ini agama yang betul. Masih tak jejak lagi, masih tak bagi poin penting. Islam ni kalau masuk Islam kena sunat, kena sembahyang. Kita akan pergi situ dulu. Tapi Ja'far bin Abi Talib kata, kami dulu sembah berhala. Datang Muhammad suruh kami sembah Tuhan yang satu, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang satu tunggal, dan suruh kami makan binatang-binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah, dan suruh kami jangan melakukan perkara keji, dan suruh kami jangan memutuskan silaturahim. 4 tunjang yang di-highlight oleh Ja'far bin Abi Talib: sembah Allah, makan halal, buat baik sesama manusia, silaturahim, dan jangan melakukan perkara keji. Raja Najasyi kata, kalau begitu ajaran kamu tidak jauh beza dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa. Kata Raja Najasyi, betul tuanku, kata Ja'far bin Abi Talib. Perihal Nabi Isa juga ada diberitakan dalam Al-Quran. Raja Najasyi lagi tertarik lah. Apa benar ada diceritakan mengenai Isa bin Maryam di dalam Al-Quran? Betul tuanku. Hampir lagi kau kemari, kata Raja Najasyi kepada Ja'far bin Abi Talib. Lagi dekat. Bacakan kepada aku apa yang disebut oleh Al-Quran mengenai Nabi Isa. Ja'far membaca, wadhkur fil kitab Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyyan fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasul rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Baca sampai habis kisah Nabi Isa alaihi salam. Raja Najasyi rasa lapang dada. Raja Najasyi beritahu kepada Amr bin As yang datang dengan hadiah dan nak bawa balik orang Islam. Amr bin As kata, kau ambil hadiah-hadiah ni semua, kau balik, aku tak akan serahkan walaupun seorang dari kalangan mereka yang datang ke negara aku yang ikut Ja'far bin Abi Talib. Kita beri laluan untuk azan. Raja Najasyi beritahu kepada Amr bin As, ambil hadiah-hadiah kau ni, kau baliklah ke Mekah, aku takkan serahkan walaupun seorang daripada mereka yang datang ke negara aku. Tapi tak tahan lama. Dalam beberapa tempoh tersebar berita bahawa Mekah sudah aman, orang Islam tidak lagi diganggu. Ja'far dan pengikut dia pulang ke Mekah. Bila pulang ke Mekah, nampak suasana masih sama. Itu yang pertama. Ada rombongan kedua pun tidak lama juga begitu. Peristiwa ketiga ialah Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Taif untuk melihat kalau kota Taif ini boleh jadi tempat hijrah Nabi SAW. Pergilah baginda Rasulullah SAW ke kota Taif. Sampai di kota Taif, Nabi disambut dengan lontaran batu, kata nista, dan juga verdikan, serta baginda diusir daripada kota Taif. Pulanglah Nabi Muhammad SAW ke Mekah dengan kesakitan, luka yang masih berparut di kepala. Sampai di Mekah, baginda Rasulullah SAW telah dapat berita bahawa penduduk Mekah, pembesar-pembesar Mekah sudah merancang untuk bunuh Nabi Muhammad SAW. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka wa liyakhrujuka wa liyaqtuluka wa makaru makrallah wallahu khairul makirin. Ingat tak kala penduduk Mekah ni, pembesar-pembesar Mekah di Darun Nadwa. Darun Nadwa adalah parlimen penduduk Mekah, merancang untuk sama ada engkau dipenjarakan, atau engkau dibuang negeri, atau engkau dibunuh. Wa makaru makrallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah juga merancang. Tapi perancangan Allah adalah lebih baik daripada perancangan manusia. Mereka rancang nak bunuh Nabi SAW. Datang wahyu, suruh Nabi berhijrah. Yang tengah hari waktu zuhur,
pada tahun ke-13 perutusan Nabi Muhammad SAW. Nabi pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, beritahu kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar. Abu Bakar pun heran, sebab Rasulullah SAW tak akan ziarah orang waktu zuhur. Waktu zuhur adalah waktu yang tidak digalakkan pergi rumah orang. Waktu yang baik untuk ziarah orang pagi dan juga selepas zuhur, atau petang sikit atau malam. Zuhur Arab tak pergi ziarah rumah orang. Dan itulah adab Nabi SAW. Sebab itu bila Abu Bakar dan Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW bagi salam. Abu Bakar buka pintu. Abu Bakar terkejut tengok Nabi SAW. Man ladhi ja'a bika ya Muhammad fi hadzal waqt, fi waqt dhahira. Apa sebab? Apa yang menjadikan kau datang terdesak sangat datang waktu zuhur ni, wahai Muhammad? Nabi Muhammad SAW jawab, umirtu bil hijrati ila Yathrib. Aku telah diperintahkan untuk berhijrah ke kota Yathrib, dan aku telah diizinkan berhijrah bersama engkau, wahai Abu Bakar. Punyalah gembira Abu Bakar, ya Allah. Melompat-lompat Abu Bakar, menangis, suka menangis, gelak menangis, campur baur perasaannya. Dia kata, Rasulullah, bila? Sekarang, kata Nabi SAW. Aku ada 2 ekor unta. Aku ada 2 ekor unta, satu kau bawa, satu aku bawa. 2 ekor unta ni, dia ada banyak ekor, tapi 2 ekor unta ni yang terpilih gagah. Rasulullah beritahu, aku boleh ambil, tapi dengan syarat aku akan bayar berapa harga unta. So Nabi nak beritahu, dalam hijrah ini Nabi ajar kita erti pengorbanan, sacrifice. You kena ada pengorbanan. Kalau you sayang Islam, you mesti ada pengorbanan. Kalau you sayang diri, you mesti ada pengorbanan. Sayang keluarga, mesti ada pengorbanan. Tak ada satu benda yang kita akan dapat percuma. Kalau bumi kita ni merdeka, Malaysia ini merdeka, ada pengorbanan orang dulu. Pengorbanan orang dulu. 1500 tahun Malaysia ini ditadbir, diurus oleh kerajaan Kesultanan Melaka, Sumatera campur, sehinggalah penjajah masuk. Bila penjajah masuk, mula-mula Portugis masuk, lepas Portugis masuk, Belanda masuk, lepas Belanda masuk, British pula masuk, lepas British masuk, Jepun pula masuk. Tapi Jepun tak lama lah, less than 2 years. Lepas Jepun masuk, komunis pula, PKM, Parti Komunis Malaya pula buat perang-peranda di Malaysia, sehinggalah British datang balik, wujudkan Malay Union dan sebagainya lah, tuan-tuan. Panjang cerita. Tapi nak beritahu, pada 1957, walaupun rundingan itu berlaku lebih awal, tapi 1957 Malaysia diisytiharkan negara merdeka. Selepas Tunku Abdul Rahman pergi berunding dengan London. 16 September 1957 pembentukan negara Malaysia, menggabungkan daerah-daerah persekutuan. Tokoh-tokoh besar yang menggerakkan, suruh nak merdeka juga, memahamkan masyarakat supaya merdekalah hendaknya negara ini, merdekakan negara ini. Tok Bahaman yang ada cerita Mat Kilau, Tok Janggut. Rusuhan-rusuhan berlaku sebab mereka berani bunuh penjajah yang tidak berhati buruk. Rusuhan berlakulah. Oh, engkau bunuh orang kami boleh, engkau ambil harta kami boleh, tapi bila kami mempertahankan engkau terbunuh, tak boleh pula. Dia macam cerita Hang Tuah yang cerita dengan Puteri Gunung Ledang. Hang Tuah kan? Bukan? Takkan tuan-tuan tak ingat? Hang Tuah, dia jatuh hati dengan Puteri Gunung Ledang. Dia nak kahwin sangat dengan Puteri Gunung Ledang. Puteri Gunung Ledang kata boleh, tapi dengan syarat $7.
7 dulang air mata anak dara, 7 dulang air mata air pinang muda, 7 dulang hati kuman, jembatan emas, dan 1 mangkuk darah. 1 mangkuk bukan darah ayam hutan, 1 mangkuk darah anak raja. Minta 1 mangkuk darah anak raja. Apa Sultan Melaka sebut semua situ? Sultan Melaka bukan hang tua, Sultan Melaka. Apa Sultan Melaka sebut masa itu? Ada apa yang semua diminta itu boleh kami penuhi, namun darah anak beta itu tidak boleh dipenuhi. Apa maksudnya? Bila hak rakyat, bila harta rakyat untuk dijadikan sebagai kau punya mahar, kau akan kerak. Bila darah anak kau sendiri, kau sentap. Betul tak? Macam itulah yang ada pada penjajah kadang-kadang. Yang kita lihat, kalau mereka nak ambil, ialah British lama kat Malaysia bukan duduk saja tuan-tuan. Dia ambil semua kekayaan tanah air ini, getahnya, timahnya, emasnya, rempah ratusnya. Kita sampai sekarang menulis, kita ada di kebun getah, menulis getah, hasilkan getah. Getah yang kita jual 1 kilo, saya tak tahu berapa sebab lama saya tak follow up cerita getah. 1 kilo getah berapa sekarang? Katakanlah RM10 1 kilo getah. RM10. Getah itu diproses, dibuat jadi kasut Reebok. Dihantar ke kilang situ, dihantar ke Jepun, diproses, tak bukan mikir apa semua, buat kasut Reebok, dijual balik kat kita RM350. Dibeli kat kita RM5.50, dijual balik kat kita RM350. Itu kalau kita nak cerita bab penjajahan. Sebab itu Nabi Muhammad SAW bila keluar daripada kota Mekah ni sampai dekat sempadan dengan Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW toleh ke arah Kaabah Mekah. Nabi SAW sebut, laula akhrajuni ma kharajtu minki. Kalaulah aku ini tidak diusir keluar, aku tak keluar daripada Mekah ni, aku akan duduk di Mekah. Innaki ahabbul ardu ilayya, sesungguhnya engkau adalah bumi yang paling aku sayang. So Nabi sayang Mekah, cinta, kasih. So cinta pada tanah air adalah suatu yang dituntut dalam agama, tuan. Saya mesti sayang tanah air. So macam mana saya nak tumpahkan rasa sayang? Saya kena ada sifat kesetiaan, saya kena tahu macam mana saya nak jaga tanah air ni. Saya kena jadi seorang pekerja yang rajin, saya kena berlaku amanah, saya kena jujur. Kalau saya diberi satu tanggungjawab, saya kena buat dengan sebaik-baiknya. Itu ciri-ciri warga negara yang sayangkan tanah air. Dia bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang, tetapi mesti dikibarkan dalam hati rasa cinta dan sayang kepada tanah air. Ya. Supaya Malaysia ini menjadi sebuah negara yang bermaruah dan dilihat, disanjung dan dilihat sebagai sebuah negara yang tinggi perpaduan. Saya boleh tengok badminton kan. Saya ni memang suka badminton, jadi saya tengok badminton. Walaupun Lizija dia dah kalah awal, kita tengok Syah dan partner dia menang dalam World Cup Ship badminton baru-baru ni di Tokyo, menang. Tapi bila saya tengok setiap game Malaysia ni kan, dia ada campuran Melayu campur India, Cina campur India, Melayu campur Cina. Sukan ini sebenarnya dia menyatukan, kan? Tengok semua tu. Saya tengok kalau Denmark main, semua Denmark. Jepun semua kan Jepun. Mana ada Jepun lawan Jepun pair dengan orang India, mana ada. Malaysia tak unik. Malaysia ni unik. Sebab itu saya rasa banyak pihak di luar sana agak cemburu dengan perpaduan dan perkongsian kuasa, berkongsi kekayaan. Ini dilihat sebagai perkara yang perlu ditiupkan bibit-bibit permusuhan di kalangan masyarakat. Sebab itu wujudnya pelbagai laluan media
yang cepat sangat kita percaya, cepat sangat kita baca, cepat sangat kita forward tanpa usul periksa. Jadi Abu Bakar dan Rasulullah keluar naik unta pergi ke Gua Thur. Sampai di Gua Thur, Abu Bakar dengan Rasulullah SAW duduk dalam Gua Thur untuk 3 hari, for 3 days. Diriwayatkan Abu Bakar ni dia memang luar biasa, tuan. Masa berjalan dengan Nabi nak pergi Mekah ni, kejap kat kanan, kejap kat kiri, kejap kat depan, kejap kat belakang. Rasulullah kata, kau ni dah kenapa Abu Bakar? Sampai tak ada Rasulullah. Aku takut ada musuh datang dari kanan, aku takut musuh datang kiri, aku takut musuh ke depan, aku takut musuh ke belakang, kejap kanan, kejap kiri. Abu Bakar ni punyalah nak jaga sangat Rasulullah. Dia nak jaga Rasulullah SAW. Sampai dekat Gua Thur, Abu Bakar masuk dulu. Rasulullah beritahu, tanya ke Abu Bakar, Bakar, kau tak biasa buat macam ni, kenapa kau beria sangat masuk lebih awal daripada aku? Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, biarlah aku masuk dulu. Kalau ada sesuatu yang boleh memudaratkan tuan, biar saya yang kena dulu. Masuk Abu Bakar dalam, dibersihkan semua dalam tu, barulah dipanggil Rasulullah SAW masuk. Gua Thur ni tak besar pun, kecil je. Seorang duduk, seorang bagi. Dua-dua tak boleh bagi, dua-dua tak boleh duduk. Jadi bila masuk, Abu Bakar duduk. Abu Bakar duduk. Rasulullah masuk, Rasulullah baring. Rasulullah baring atas riba Abu Bakar. Rasulullah baring atas riba Abu Bakar. Apa hubungan Abu Bakar dengan Rasulullah? Menantu dan bapa mertua. Siapa bapa mertua? Abu Bakar adalah bapa mertua. Menantu Rasulullah. Boleh? Ada berani? Balik ni bagi kata riba bapa mertua, boleh? Ada berani? Saya nak bagi, tak boleh lah, bapa mertua saya dah meninggal sebelum saya kahwin lagi, dah tak ada. Nak cari bapa mertua lain, tak berani. Declare awal-awal lah, kan? So sebab itu kan kadang bila golongan orientalis dia mula attack Nabi SAW, kata Nabi Muhammad ini kuat nafsu lah, kahwin ramai lah. Tidak, sebenarnya Rasulullah SAW di antara falsafah Nabi berkahwin lebih daripada 4, ataupun baginda Rasulullah SAW kahwin dengan Aisyah bukan sebab nak kahwin budak. Pertama sekali Nabi nak bagi tahu dalam syariat, ya, halal itu halal. Yang keduanya Nabi nak beritahu, tak mau lepas peluang untuk berbesat, untuk menjadi menantu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya Rasulullah nak ada hubungan kekeluargaan dengan 4 orang sahabat ni. Dengan Abu Bakar, Rasulullah kahwin dengan putri Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah. Manakala Umar, Rasulullah kahwin dengan anak Umar, Hafsah. Manakala Osman kahwin dengan Ruqayyah dengan Ummi Kalsum, anak Rasulullah SAW. Sayyidina Ali kahwin dengan Fatimah. So semua dah ada hubungan kekeluargaan. 4 sahabat besar ni ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan 4 wanita ini menjadi hebat, dan kesemua isteri Rasulullah SAW menjadi hebat. Semua jadi hebat. Sebab Nabi bukan balik rumah isteri, balik saja pergi makan, pergi bergurau senda, tidak. Nabi pergi rumah isteri, ajar isteri-isteri Rasulullah hal-hal berkaitan dengan hal ehwal berkaitan dengan agama, isu berkaitan dengan haid, isu berkaitan dengan nifas, apa hukum hakam dalam ibadat yang berkaitan dengan wanita. Nabi ajar. Sebab itu Nabi sebut, khudhu nisfal ilmi min Humairah. Ambillah separuh atau sebagian besar daripada ilmu ini daripada Aisyah Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi ada semangat, Nabi mempunyai satu target, itu mengedukatekan isteri-isteri Nabi SAW. Setelah 3 hari, tapi masa Nabi dekat Gua Thur tu, datang dah kafir Quraisy depan gua Nabi SAW. Dah sampai. Masa tu yang Abu Bakar menzahirkan rasa susah hati kalau mereka nampak. إذ أخرجه الذين كفروا الثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Dan ingat tatkala sahabat dia berkata,
idza akhrajahu alladziina kafaru, ingatlah tatkala orang kafir usir mereka berdua, salah seorang di antaranya berkata, siapa? Abu Bakar berkata, Abu Bakar beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, law raka'a ahaduhum la ra'awna. Rasulullah, kalau salah seorang di antara mereka dah sampai dekat muka gua ni, pintu gua ni, kalau salah seorang di antara mereka kalau salah seorang di antara mereka rukuk je, tunduk tengok, mestilah ra'au, dan mereka akan nampak. Allah tak izinkan mereka rukuk, mereka datang tegak tengok balik. Kalau lah dia tunduk tengok, apa dalam gua ni mesti nampak Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tak gerakkan mereka, tuan-tuan. Allah tak gerakkan mereka. Sebab itu tak ada satu benda pun berlaku atas dunia tanpa izin Tuhan. Kalau Allah tak izin, dia tak berlaku. La ra'awna, maksudnya Rasulullah SAW beritahu kepada Abu Bakar, la takhaf, la tahzan, inna Allah ma'ana. Mengajar erti Allah bersama, God conscious. Dhamirun ayqadathu khasyatullah, naluri fitrah yang disedarkan adanya Tuhan. Nak beritahu kepada Abu Bakar, Allah itu wujud, jangan takut, Allah ada, Allah will protect you, will protect me, will protect us, don't worry. Kita di jalan yang benar, jangan takut, Allah akan jaga. Ya tuan-tuan, kalau kita berjalan benar, musuh depan pun tak nampak kita, tuan-tuan. Orang nak buat salah tak tahu nak buat salah dengan kita, sebab kita betul. Dia nak buat apa dengan saya? Saya tak buat salah. Tak boleh buat apa. Buatlah apa nak buat. Sampai sekarang orang nak cuba burukkan Nabi, berjaya tak? Tak boleh. Nabi betul? Tak boleh. Nak kata apa kat Nabi pun tak boleh. Tak jadi. Sebab Allah sentiasa betul. Allah sentiasa memberitahu betul mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul, jangan takut. Tapi yang tak boleh buat betul. Kita kena betul. Kalau betul, don't worry, Allah protect you. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, bergeraklah Abu Bakar dengan Rasulullah SAW menuju ke Gua Thur. Ada banyak, dalam 3 hari itu macam-macam berlaku. Saya nak ringkaskan cerita. Bergerak. Dalam bergerak tu, dia 3 hari belum sampai kan. Perjalanan tu, Rasulullah kata, Abu Bakar, lapar. Dah 2 hari lebih kita berjalan, kita tak makan, lapar. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, saya pun lapar juga. Macam mana? Tak apa Rasulullah, kita jalan. Rasulullah kata, wahai Abu Bakar, dalam perjalanan ini, kalau kita nampak ada kemah atau ada penghuni di mana-mana lembah, kita singgahlah ya. Kukut kita dapat cari bekalan untuk lapik perut. Abu Bakar kata, baik Rasulullah. Jalan. Nun jauh hujung dalam perjalanan ke Yasrib tu, ada nampak beberapa kemah. Kalau ada kemah tu ada orang lah. Jom kita pergi ke sana, kata Rasulullah. Mana tahu ada sesuatu untuk kita makan. Pergilah Rasulullah Abu Bakar. Sampai dekat kemah tu, ada seorang perempuan tu. Nama perempuan tu Ummu Ma'bad. Sampai-sampai dekat situ, Nabi SAW bagi salam, Abu Bakar bagi salam, tanya khabar wanita itu. Lalu mereka beritahu, Rasulullah dengan Abu Bakar beritahu, wahai ibu, kami dalam perjalanan nak pergi Yasrib, tapi kami lapar, bekalan kami dah habis, kami lapar sangat. Ada tak apa-apa bekalan untuk kami lapik perut? Ada tak apa-apa untuk kami makan lapik perut? Ummu Ma'bad kata, ya Allah, minta maaf lah banyak-banyak wahai pemuda, tak ada apa nak dibekal, tak ada apa untuk saya bagi. Tak ada. Arab ni kalau tak ada, cakap tak ada. Dia kalau ada, dia takkan simpan. Kalau tetamu, terutamanya Arab ni, dalam menghormati tetamu memang luar biasa. Siapa-siapa yang ada kawan Arab, dia tahulah macam mana Arab punya layan. Tak boleh challenge Arab punya layan. Iya. Ya. Bila sampai dekat situ, rumah tu, ada tak apa-apa untuk makan? Ibu tu, Ummu Ma'bad kata tak ada. Kok ada kambing ke, boleh kami perah susu, kami minum susu? Oh, kambing semua suami aku dah bawa pergi mengembala dah. Tak
ada. Tak ada juga. Tengok Abu Bakar, tengok Rasulullah, tengok Abu Bakar, tengok di hujung kemah Ummu Ma'bad ada seekor kambing yang sedang duduk. Rasulullah kata, itu ada seekor kambing tu, boleh tak kami pegang susu dia? Ummu Ma'bad kata, kambing tu kambing sakit, tak boleh berdiri, tak boleh tegak. Sebab itu dia ditinggalkan oleh suamiku, tak ikut bawa pergi mengembala. Senang cerita, tunggu hari nak mati dah kambing tu. Rasulullah kata, boleh tak ibu izinkan saya nak pegang susu dia? Nak pegang apa pun kering, nak berdiri pun tak larat, tak ada susu dia. Minta lagi, boleh tak wahai ibu, izinkanlah kami. Tak ada, kambing tu kambing sakit, kambing uzur, tak, izinkanlah kami nak pegang. Dah ulang minta. Lalas Ummu Ma'bad kata, peganglah. Bahasa kalau kita sebenarnya nak sangat kan, pergilah pegang, pergilah. Rasulullah sampai dekat kambing tu, tuan. Rasulullah duduk sebelah kambing tu. Rasulullah tepuk belakang dia. Rasulullah tepuk belakang dia. Rasulullah kata, ana Rasulullah. Tepuk, ana Rasulullah. Tegak kambing. Berdiri kambing tu, tuan. Nabi pun letak tangan dekat dada dia, sehingga dekat perut kambing tu, sehinggalah susu kambing tu jadi banyak. Ini mukjizat, antara mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah beritahu kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, pergi minta berjana. You know berjana? Berjana ni bowl, mangkuk sup tu, Pak Haji. Mangkuk sup tu dipanggil berjana. Ina dalam bahasa Arab. Pergi minta. Abu Bakar pergi minta dengan Ummu Ma'bad, bawa berjana. Ummu Ma'bad kata, untuk apa? Kami nak peras susu. Ummu Ma'bad dah pingsan. Tengok kambing tu dah tegak, lepas tu perut dia, perut kambing tu dah ada susu. Nak pingsan dia. Cerita ni siapa yang cerita? Cerita apa yang berlaku dekat rumah Ummu Ma'bad, siapa yang cerita? Bukan Rasulullah yang cerita, bukan Abu Bakar cerita. Ummu Ma'bad itu sendiri cerita. Apa yang dilihat, dia ceritakan. Dia yang ceritakan. Pernah datang dua orang lelaki begini, dia ceritakan. Rasulullah pun pernah susu dalam berjana tersebut. Rasulullah bagi dekat Abu Bakar minum. Bapak betul. Satu, keduanya Rasulullah. Bapak betul. Nanti Rasulullah kata, minumlah wahai Abu Bakar. Abu Bakar kata, Rasulullah minum dulu. Tak pun Rasulullah minum dulu. Tak ada, wahai Abu Bakar, kau minum dulu. Tak, Rasulullah minum dulu. Tak, kau minum dulu. Pun Abu Bakar pun minum, baikkan Rasulullah. Rasulullah kata, tak kenyang lagi tu, minum lagi. Abu Bakar minum lagi. Tak kenyang lagi tu, minum lagi. Abu Bakar pun minum. Abu Bakar ulang minum. Bila Abu Bakar ulang minum beberapa kali, yang sedawa itu adalah Rasulullah. Rasulullah sedawa. Orang ni minum, orang tu sedawa. Rasulullah minum, Abu Bakar minum, Rasulullah yang sedawa. Ini persahabatan yang tulen, yang tulus. Kita sembang kan, Ustaz makan Ustaz? Tak apalah, awak makanlah. Ustaz makan Ustaz? Tak apa, bila awak makan macam saya makan. Sembang boleh. Tapi itu betul-betul berlaku. Sehinggalah Rasulullah sampai Madinah. Rasulullah sampai Madinah, Nabi buat 3 benda. Closing tuan-tuan. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi buat 3 benda. 3 benda Nabi buat. Pertamanya, Nabi SAW bina masjid Quba. La masjid ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang awal dibina atas dasar takwa. Dan selayaknya masjid itu dihidupkan dengan amal ibadah. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid itu terkumpul mereka yang nak sucikan hati, mereka yang nak bersihkan jiwa. Sebab itu datang masjid untuk duduk bagi tujuan penyucian jiwa. Duduk
beristighfar, insaf, ada sakinah, ada ketenangan, ada keamanan yang tak ada di tempat lain. Kapeknya baru ganti. Bila? Ha? Semalam. Saya datang hari apa? Semalam kan? Yang kursus induksi imam Sabtu kan? Sabtu saya solat zuhur kan? Zuhur asar. Sabtu asar saya solat sini. Saya solat sini. Saya solat, saya keluar. Wallahi, saya kata kapek ni selayaknya ditukar. Demi Tuhan, sesungguhnya saya masa balik tu saya kata selayaknya kapek ni ditukar. Saya kata dalam hati lah, saya kata ya Allah, kapek ni dah tukar ni. Hari ni saya datang kapek baru. Allah is great. Perasan merah kan, kat belakang tu bulu dah tercabut kan. Tu kalau sujud banyak kali, jangankan dahi, hidung menjadi hitam, berkembatu jadi hidung. Kalau hidung kenapa juga tak rezeki. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga Allah murahkan rezeki. Ini infak jemaah ataupun infak sebahagian. Terima kasih juga. Tersentak pula saya tengok. Baik. So Nabi bina masjid. Masjid itu tempat kita berkumpul. Sebab Nabi SAW bina tempat yang paling mulia. Bukan Nabi tak bina rumah Nabi SAW. Nabi bina masjid. Yang keduanya, Nabi SAW saudarakan di antara Ansar dan Muhajirin. Ansar dan Muhajirin. Ansar ialah penduduk tempatan Madinah, manakala Muhajirin ialah mereka datang dari Mekah ke Madinah. Nabi saudarakan. Dia bukan saudara sembang, bukan. Saudara betul-betul. It's like mostly like a blood brother. Iya. Dia panggil Nabi saudarakan, Nabi bagi-bagi. Bila sahabat datang, okey, kau jadi saudara dia, kau jadi saudara dia. Kau take care dia. Kau take care dia, kau take care dia. Nabi matchkan, bagi. Jadi siapa yang ada kebun 20 ekar, kebun korma, dia akan bagi 10 ekar kat kawan. Siapa yang ada kambing 40 ekar, 20 ekar dia 20 kambing 20 ekar. Kambing 40 ekor, 20 ekor bagi kat kawan. Ya, siapa ada unta 30 ekor, dia bagi 15 ekor kat kawan. Bagi dua tu tak, bagi dua. Ada di antara sahabat yang datang, isteri semua tinggal kat Mekah. Datang 11 ringgit. Dia kata, isteri kau hijrah dengan kau tak? Tak. Dia panggil isteri dia, 4 orang, ini isteri aku. 1, 2, 3, 4. Kau pilih mana satu kau nak. Aku lepaskan, lepas setan kau kahwin. Bawa keluar 4-4. Dia tak bawa keluar yang paling dua. Itu kita. Ni ada, kau nak. Sampai ke tahap tu, kita tak boleh nak image, kita tak boleh nak digest lah. Sampai macam tu, ya. Begitulah persaudaraan mereka, tuan-tuan. Bila cubit paha kanan, terasa paha kiri, mereka lah itu, tuan-tuan. Sebab itu Nabi saudarakan Ansar dan Muhajirin. Yang ketiga, Nabi SAW suruh orang Islam berniaga di pasar Madinah. Sebab masa Nabi sampai, pasar Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Nabi kata orang Islam mesti control the business.
Mesti, sebab halal. Tadi kan Ja'far kata kami diperintahkan makan-makan yang halal. Macam mana orang Islam nak makan-makan halal di Madinah? Macam mana dapatkan produk-produk halal, stok halal? Dapat mana? Kalau ekonomi tidak dikontrol oleh orang Islam. Di antara tokoh bisnesmen dekat Madinah ni, dia ni bisnesmen dekat Mekah dulu, nama dia Abdul Rahman bin Auf. Saya nak sudahi ceramah saya pada malam ini dengan cerita Abdul Rahman bin Auf. Boleh tak? Kalau tak boleh tak apa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Abdul Rahman bin Auf ni di bisnesmen besar dekat Mekah. Bila dia berhijrah, harta dia semua kena rampas dekat Mekah. Dia datang ke Madinah, slice pinggang, tak ada apa-apa. Dia disaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'az. Nabi saudarakan antara Abdul Rahman dan juga Sa'ad. Sa'ad kata, wahai saudaraku Abdul Rahman, aku ada kebun korma, kau ambil separuh. Aku ada unta, kau ambil separuh. Abdul Rahman kata, tak mau. Yang ni pun tak mau. Korma tak mau. Kebun korma tak mau. Unta tak mau. Kambing semua tak mau. Aku nak satu je, kata Abdul Rahman kepada Sa'ad. Apa dia? Aku nak pinjam 5 dirham. Berapa dirham? Just 5 dirham. You borrow me 5 dirham and please bring me to pasar Madinah. Bagi saya pinjam 5 dirham dan bawa saya, tunjuk saya kat mana pasar Madinah. Saat tanya, kau nak berapa 5 dirham? Adalah. Dia ambil 5 dirham, dia pergi pasar Madinah. Saat pun bawa, lepaskan dia kat pasar Madinah, tinggalkan dia kat pasar Madinah. Dia pun duduk, dia buat market survey. Namanya market survey. So say, one day dia study kat pasar Madinah, apa benda yang meniaga, berapa harga dia, how they control the business, the way dia buat transaction. Dia tengok, besok datang. Tengok dia jual apa. Kat pasar Madinah, harga unta 5 dirham. Berapa dirham? 5 dirham. Dia tengok ada jual unta 5 dirham. 5 dirham, 5 dirham, 5 dirham. Dia pun pergi dekat. Dia kata, saya nak beli. Berapa yang dia jual? 5 dirham. Dia bayar 5 dirham, dia ambil unta. Dia pergi pula dekat ujung ni, dia jual balik unta. Kalau tuan-tuan lah beli unta tu dengan 5 dirham, tuan-tuan jual berapa unta? 7, 6, 7. Ada tak yang nak jual 4 dirham? You buy 5 dirham and you sell back for 4 dirham. Ada tak? Tak ada, Ustaz. Tapi Abdul Rahman bin Auf, dia tak jual 6, dia tak jual 4. Dia jual balik harga dia beli 5 dirham. Dia beli 5 dirham, dia jual balik 5 dirham. Tapi uniknya Abdul Rahman bin Auf, dia jual 5 dirham, tapi masa dia beli unta tu, dia beli dengan tali unta. Tali yang ikat mulut unta, yang leher unta. Masa dia beli tu, dia beli dengan tali. Masa dia jual, dia tak jual tali, dia jual unta je. Macam tu nak dia buat kat pasar Madinah. Lama kelamaan, dalam beberapa minggu, pasar Madinah, unta ada, tali tak ada. Kata, weh, unta ada, tali tak ada. Nak cari mana tali? Ke Abdul Rahman. So ada market tak? Ada market. Ada tak orang nak beli? Mesti orang cari. Oh, dia pun boleh jual. Dia bisnesmen besar dekat Mekah. Tapi dia balik pergi Madinah, dia start dengan jual tali unta. Ya, dia tak malu pun mula daripada bawah. Tapi dia mula daripada bawah, dia jadi orang besar. Dalam 6 bulan, pasar Madinah tu Abdul Rahman dah boleh kuasai sebahagian. You see how smart they are. Because they have a very good brain. They have a very good relation with Allah Subhanahu wa Ta'ala. They know how to read Quran, how to understand Quran. Quran become their guidance. Hebat orang ni, tuan-tuan. Sebab itu generasi itu digelar sebagai generasi Al-Quran. Generasi Al-Quran. Sebab itu kita nak lebih ramai lagi orang Islam berniaga, kuasai produk-produk di pasaran sebagai salah satu keperluan. Saya kira cukup setakat itu. Semoga perkongsian saya mengenai
hijrah Nabi SAW memberi inspirasi pada kita. Pertama sekali, sayanglah Nabi SAW kerana Nabi sayang pada kita. Pengorbanan Nabi tidak ada tolak padanya. Yang keduanya, bacalah Al-Quran. Pastikan tiada hari kita tak baca Al-Quran. Yang ketiga, jagalah hubungan sesama kita, hubungan silaturahim yang antara satu sama lain. Kalau tak susah kita nak jawab dalam tubuh. Yang keempat, sesiapa yang dimurahkan rezeki, berinfaklah, berwakaflah, bersedekahlah. Sebab rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita pinjam, dan Allah lihat sejauh mana kita belanjakan rezeki tersebut. Itu yang keempat. Yang kelima, bermaaf-maafan antara satu sama lain. Fa'fu wasfahu. Maafkan dan lupakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita dalam golongan orang-orang yang soleh dan bertemu dalam Jannatul Firdaus ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna du'a'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.